Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari posesif artikel im dativ Teil 1. Untuk pelajaran kali ini, kita akan belajar posesif artikel im dativ Teil 2. Na und, los, fangen wir an. Lektion 48. Possessivartikel im Dativ Teil 2. Sebagai kelanjutan dari pelajaran yang lalu, maka sekarang kita sampai ke Eigentum atau pemilik bendanya itu orang yang jamak. Artinya orangnya lebih dari satu. Kita mulai dari orang pertama jamak, wir atau kami atau kita, sebagai pemilik bendanya. Sesuai tabel, posesif artikel im dativ untuk benda maskulin dan neutral, unserem, untuk benda feminin, unserer, dan untuk benda plural, unseren, dan plus n pada benda pluralnya. Du kannst unserem Sohn vertrauen. Kamu dapat mempercayai putra kami. Der Sohn, posesif artikel im nominativ, unser Sohn. Tapi karena das Verb vertrauen merupakan datif verb, maka objeknya menjadi datif objek. Sehingga posesif artikelnya dalam kalimat ini menjadi unserem Sohn. Sekarang coba kita kembangkan penerima kepercayaan itu. Du kannst unserem Sohn vertrauen. Du kannst unserer Tochter vertrauen. Du kannst unserem Kind vertrauen. Du kannst unseren Kindern vertrauen. Kamu dapat mempercayai putra kami, putri kami, anak-anak kami. Kita lihat contoh berikutnya. Schreibst du unserem Chef eine E-Mail? Apakah kamu sedang menulis sebuah email untuk bapak atasan kita? Di sini posesif artikelnya unserem Chef. Nein. Ich schreibe jetzt unserer Chefin eine E-Mail. Tidak. Saat ini saya sedang menulis email untuk ibu atasan kita. Die Chefin, posesif artikel im nominativ unsere Chefin, im dativ menjadi unserer Chefin. Kalau benda yang dimiliki plural, contoh kalimatnya. Und David hat unseren Kollegen eine E-Mail geschickt. Dan David telah menulis email untuk rekan-rekan kerja kita. Die Kollegin, posesif artikel im nominativ unsere Kollegin, maka im dativ berubah menjadi unseren Kollegen. Kita lanjutkan ke orang kedua jamak bentuk informal ihr atau kalian sebagai pemilik bendanya. Was schenkt ihr eurem Onkel zu Weihnachten? Apa yang kalian hadiahkan pada paman kalian di hari Natal? Der Onkel. Posesif artikel im nominatifnya euer, im datif menjadi eurem Onkel. Jangan lupa, bukan oierem, melainkan oirem. Huruf E yang di tengah-tengah itu dihilangkan menjadi oirem.
Sekarang kita lanjutkan ke benda yang dimiliki bergender neutral. Contohnya das Pferd. Das Mädchen hat eurem Pferd eine Karotte gegeben. Gadis kecil itu telah memberikan sebuah wortel pada kuda kalian. Das Pferd, possessive artikel im Nominativ, euer Pferd. Tapi karena Pferd di sini menjabat sebagai objek penerima atau datif objek, maka possessive artikelnya berubah menjadi eurem, eurem Pferd. Selanjutnya, untuk benda feminin, die Tante. Habt ihr eurer Tante etwas zum Geburtstag geschenkt? Apakah kalian sudah memberikan hadiah ulang tahun pada bibi kalian? Die Tante, possessive artikel im Nominativ eure Tante, im Dativ berubah menjadi eurer, eurer Tante. Berikutnya, benda yang dimiliki lebih dari satu atau benda plural. Macht euch keine Sorgen, der Arzt hat euren Hunden schon geholfen. Jangan khawatir, dokter telah menolong anjing-anjing kalian. Die Hunde, possessive artikel im Nominativ eure Hunde, im Dativ euren Hunden. Di sini ada juga penambahan huruf N pada benda pluralnya ya, karena huruf terakhir dari benda pluralnya bukan N atau S. Kita lanjutkan ke orang kedua jamak bentuk formal, Sie atau Anda sebagai pemilik bendanya. Di sini S-nya huruf besar ya, karena orang kedua bentuk formal ini baik untuk tunggal maupun jamak bentuk personal pronomen, possessive artikel maupun konjugasi verbnya sama, maka saya satukan jadi satu aja. Contoh-contohnya. Sesuai tabel, possessive artikel im datifnya untuk benda maskulin dan neutral, irem, untuk benda feminin, ihrer, dan untuk benda plural, iren plus n. Di sini i-nya huruf besar. Kita akan membutuhkan huruf besar atau kecil ini di dalam penulisan. Kalau di dalam percakapan egal, tapi dalam penulisan sangat-sangat penting. Contoh kalimatnya untuk benda maskulin. Herr Müller, sind Sie krank? Ich schicke Ihrem Sohn sofort eine Nachricht. Tuan Müller, apakah Anda sakit? Secepatnya saya akan kirim pesan kepada putra Anda. Der Sohn, possessive artikel im Nominativ, ihr Sohn. Im Dativ, ihrem Sohn. Contoh selanjutnya untuk benda neutral. Soll ich Ihrem Kind Bescheid sagen? Haruskah saya mengatakan hal ini pada anak Anda? Das Kind, possessive artikel im Nominativ ihr Kind, im Dativ ihrem Kind. Contoh benda feminin. Meine Frau kann ihrer Tochter eine Nachricht schicken. Istri saya bisa mengirim berita untuk putri Anda. Die Tochter, possessive artikel im Nominatifnya ihre Tochter. Karena Tochter dalam kalimat ini menjabat sebagai datif objek, maka posesif artikelnya berubah menjadi ihrer Tochter. Berikutnya untuk benda plural. Wir haben Ihren Kindern die Nachricht geschickt. Kami telah mengirim berita ini kepada anak-anak Anda. Die Kinder, possessive artikel im Nominativ ihre Kinder, tapi im Dativ berubah menjadi ihren Kindern. Dalam kalimat ini juga ada penambahan huruf N pada benda pluralnya. Yang terakhir, orang ketiga jamak sie atau mereka sebagai pemilik bendanya.
Sesuai tabel, untuk benda maskulin dan netral, posesif artikel im datif irem, untuk benda feminin irer, dan untuk benda plural iren plus n. Sama ya seperti orang kedua bentuk formal tadi. Hanya hurufnya yang huruf kecil. Kita perhatikan contoh kalimatnya. Karin und Andrea schenken ihrem Bruder ein Auto. Karin dan Andrea menghadiahkan sebuah mobil kepada saudara laki-laki mereka. Der Bruder, posesif artikel im Nominativ, ihr Bruder, im Dativ, ihrem Bruder. Contoh kalimat untuk benda netral. Martina und Michael schenken ihrem Kind ein Motorrad. Martina dan Michael menghadiahkan sebuah sepeda motor kepada anak mereka. Das Kind, posesif artikel im Nominativ ihr Kind, tapi im Dativ berubah menjadi ihrem Kind. Sekarang kita perhatikan contoh benda feminin. Andreas und Martin schenken ihrer Schwester ein Pferd. Andreas dan Martin menghadiahkan seekor kuda kepada saudara perempuan mereka. Die Schwester, posesif artikel im Nominativ ihre Schwester, im Dativ ihrer Schwester. Selanjutnya untuk benda plural. Sie haben auch ihren Eltern ein Haus gekauft. Mereka juga membelikan sebuah rumah untuk orang tua mereka. Nah, itu dia posesif artikel im datif. Ada beberapa hal yang dapat kita sederhanakan untuk lebih memudahkan kita memahami posesif artikel im datif ini. Yang pertama, posesif artikel im datif untuk benda maskulin sama dengan untuk benda yang bergender neutral. Yang kedua, posesif artikel untuk orang ketiga tunggal dia yang bergender maskulin dan dia yang bergender neutral sebagai pemilik bendanya juga sama untuk setiap benda yang dimiliki. Yang ketiga, perhatikan untuk orang ketiga tunggal sie, dia feminin, untuk orang ketiga jamak sie, mereka, dan untuk orang kedua bentuk formal, baik tunggal maupun jamak sie, Anda atau Anda sekalian. Perhatikan, semua posesif artikel im datifnya sama. Hanya yang bentuk formal, hurufnya, huruf I-nya itu huruf besar. Yang lain, huruf I-nya huruf kecil. Jadi lebih mudah ya. Yang terakhir, untuk benda yang dimiliki berupa benda plural, dalam kasus datif akan mendapat penambahan huruf N pada benda pluralnya jika huruf terakhir dari benda plural tersebut bukan huruf N atau huruf S. Jadi, kalau kita bentangkan tabel posesif artikel ini di dalam kasus nominatif, akusatif, dan datif, maka kita hanya perlu menghafal dalam tanda kutip cukup kasus nominatif saja. Itu pun cukup yang bergender maskulin saja, karena polanya teratur semua. Im nominatif misalnya, untuk benda yang bergender feminin dan plural hanya mendapat penambahan huruf E. Im akusatif hanya benda maskulin saja yang mendapat penambahan EN. Selebihnya semua sama seperti im nominatif. Begitu juga im datif. Jadi cukup mudah kan?
Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.